Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Isnin, insya-Allah kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, alhamdulillah, kita telah pun sampai surah Al-Alaq ayat 1 sehinggakan ayat 5. So pada hari ini insya-Allah kita masih lagi membincangkan tafsir dan tadabbur surah Al-Alaq bermula daripada ayat 6 sehinggalah nanti ayat-ayat berikutnya insya-Allah taala, ya. Baik, sebelum kita membahaskan ayat-ayat Allah Ta'ala ni, terlebih dahulu saya bacakan dulu ayat-ayat yang insya-Allah kita akan bahas pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul Azim, ya. Baik, mari sama-sama kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat 6. Allah berfirman, kalla innal insana layatgha. Ingatlah, sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas yang sepatutnya, ya, tetap melampaui batas yang sepatutnya. Kita teruskan ayat 7, ar-ra'ahu istaghna, dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya, ya. Baik, pada ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kalla innal insana layatgha. Dekat sini ada perkataan kalla. Kalla biasa kita terjemah dengan sekali-kali tidak atau sekali-kali jangan. Namun demikian, kadang-kadang perkataan kalla itu dimaknai dengan haqqan. Haqqan artinya benar, ya. Ulama lebih cenderung memaknai kalla pada ayat 6 ini dengan makna haqqan, benar. Apa yang benar itu? Innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batasan. Para ulama menjelaskan dekat sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menjelaskan tabiat kebanyakan manusia. Tabiat kebanyakan manusia yang mana mereka layatgha, melampaui batas. Kita ni dalam hidup ni ada batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ada yang boleh kita lakukan dan ada yang tak boleh kita lakukan. Misal dalam hal makan, ada yang boleh kita makan dan ada yang tak boleh. Minum juga macam tu, berkahwin juga macam tu, ya, bekerja juga macam tu, ibadat juga macam tu. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. So maknanya ada batasan-batasan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dekat sini, innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu benar-benar akan melampaui batas. Sebab apa? Ar-ra'ahu istaghna, dengan sebab dia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya. Jadi ketika mana manusia itu melihat dirinya sudah cukup, maka pada ketika itulah dia akan melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka idza ra'a annahu istaghna 'anillah, maka apabila seseorang melihat diri dia tidak berhajat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala fi kashbil qurabat, untuk menyelesaikan masalah-masalah dia, maka dia tidak akan peduli lagi dengan Allah. Ketika mana manusia melihat diri dia tidak berhajat dengan rahmat Allah, maka pada ketika itulah dia dah tak peduli lagi dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana manusia merasa cukup dengan kesihatan dia, ya, maka dia akan lupa kepada sakit. Begitulah tabiat manusia, suka melampaui batas ketika mana mereka melihat diri mereka ini sudah cukup. Mereka akan rasa hebat, mereka akan rasa kuat. Oleh kerana itu mereka berkata bahawa semua kejayaan yang mereka miliki adalah hasil kerja keras mereka. Mereka menganggap bahawa kejayaan yang mereka miliki, kecukupan yang mereka miliki adalah kerana kehebatan mereka, bukan kerana pertolongan Allah, bukan kerana rahmat Allah, bukan kerana Allah Ta'ala mudahkan bagi mereka. Saat manusia ada pada tahap inilah, mereka akan betul-betul melampaui batasan Allah. Mereka dah tak peduli lagi dia halal dan haram. Mereka dah tak kisah lagi ada perintah dan larangan. Dia akan hentam apa sahaja yang hendak dia lakukan. Mengapa? Kerana dia telah melihat diri dia telah cukup, kaya, hebat, dan tak berhajat lagi dengan Allah. Kita orang-orang beriman tidak boleh memandang diri kita ini telah cukup, telah kaya, tidak berhajat kepada Allah Ta'ala. Kita orang beriman mesti sentiasa merasa berharap kepada Allah, mesti sentiasa meletakkan harapan kita, hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mesti. Tak boleh kita sekedip mata pun berpaling daripada berharap kepada Allah. Atau tidak boleh kita walau sekedip mata pun merasa bahawa kita ni telah cukup, merasa bahawa kita ni telah hebat. Tidak boleh. Kerana memang tidak ada kehebatan pada diri kita. Kerana memang tidak ada kekuatan pada diri kita. Melainkan apa yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita. Maka kita sentiasa mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. So daripada ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, ayat 6 dan ayat 7 ni,
dapat kita mengambil satu pengajaran betapa berbahayanya apabila seseorang telah memandang diri dia ni cukup hebat, kuat, kaya dan tidak lagi berharap dan tidak lagi menyandarkan hajat-hajat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana manusia berada pada keadaan yang sebegini, maka pada ketika itulah mereka melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadhu billah. Baik, kita teruskan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang berikutnya. Allah berfirman pada ayat 18. Pada ayat 8, inna ila rabbikar ruju'a. Ingatlah, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali untuk menerima balasan, ya. Inna ila rabbik ar-ruju'a. Sesungguhnya tempat kembali, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kamu kembali. Maksudnya, mahma taghawta wa alauta wastakbarta wastaghnaita fa inna marja'ak ila Allah azza wa jalla. Walaupun engkau melampaui batas, walaupun engkau merasa tinggi, walaupun engkau merasa besar, walaupun engkau merasa cukup, merasa hebat, merasa kaya, merasa tak berharap kepada Allah Ta'ala, ingat, fa inna marji'aka ila Allah azza wa jalla. Sesungguhnya tempat kembalimu adalah kepada Allah. Engkau yang melampaui batas, engkau yang memandang dirimu hebat, engkau yang menyombongkan dirimu, engkau yang tidak bergantung kepada Allah, ingat, kamu pasti akan kembali kepada Allah. Kita semua akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni semua adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat inna ila rabbikar ruju'a ni, ulama memahaminya lebih umum lagi, atau ulama kita mengatakan boleh lagi kita fahami lebih umum. Maksud ar-ruju'a dekat sini bukan sekadar dimaknai bahawa tempat kembali kita kepada Allah dengan makna kita mati, kita akan kembali kepada Allah, kemudian Allah Ta'ala menghisap kita, membalas segala sesuatu yang pernah kita lakukan. Ulama memahami lebih umum lagi daripada itu, ya. Mereka memahami bahawa ayat Allah Ta'ala ni menunjukkan bahawa tempat kembali segala sesuatu adalah kepada Allah. Adalah kepada Allah. Termasuklah ketika mana kita menghadapi masalah dalam hidup ni, kembalilah kepada Allah. Ketika mana kita ada permasalahan dalam hal hukum hakam syariat, kembalilah kepada Allah. Tempat kembali kita hanya pada Allah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kamu berbantah-bantah tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. So, apapun masalah kita, tempat kembali kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, kita teruskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang berikutnya, iaitulah ayat yang ke-9. Pada ayat 9 Allah berfirman, ara'aita alladhi yanha. Adakah engkau nampak baiknya orang yang melarang abdan idza shalla. Ayat 10, seorang hamba Allah apabila dia mengerjakan salat, ya. Baik, pada ayat 9 ni Allah Ta'ala berfirman, ara'aita alladhi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang abdan idza shalla, seorang hamba yang mengerjakan salat, ya. Seorang hamba mengerjakan salat. Maksud ayat Allah Ta'ala ni,
kata para ulama adalah akhbirni an hali hadzal rajul, ya, beritahulah kepadaku tentang keadaan lelaki ini, ya, tentang keadaan lelaki ini. Wa ta'ajjab min hadzal rajul, dan amat menghairankan keadaan seorang lelaki ini. Mengapa? Alladhi yanha 'abdan idza shalla, yang mana dia melarang seorang hamba apabila mengerjakan solat. Jadi Allah Ta'ala bertanya dekat sini, ara'aita, bagaimanakah pendapat kamu? Ini kata para ulama adalah soalan menunjukkan kehairanan. Amat menghairankan ada seseorang yang melarang hamba Allah Ta'ala daripada mengerjakan solat. Sekarang ni menjadi persoalan adalah siapa yang melarang dan siapa yang dilarang. Yang melarang ni adalah Abu Jahal. Maka para ulama tafsir mengatakan bahawa apa yang disebut Allah Ta'ala pada ayat ni, ini bercerita tentang Abu Jahal. Abu Jahal ni dahulu diberi gelaran dengan diberi gelaran dengan Abul Hakam. Abul Hakam ni boleh kita terjemah orang yang bijaksana. Jadi Abu Jahal ni nama dia sebenar adalah Umar bin Hisham, ya. Umar bin Hisham. Kemudian orang-orang Quraisy dahulu memberi dia gelaran lagi Abul Hakam, seorang yang bijaksana, ya, kerana dia dipandang tokoh dalam kalangan orang-orang Quraisy. Siapa yang memberi gelaran dia Abu Jahal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi disebutkan bahawa dahulu Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah sembahyang di dekat Kaabah. Nabi pernah sembahyang di dekat Kaabah. Kemudian famarra bihi dhata yaumin wa huwa sajid. Suatu ketika lalulah Abu Jahal, Nabi pada ketika itu sedang sujud, ya. Fanahan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dia pun melarang Nabi daripada salat itu. Dia larang Nabi. Dia tak suka Nabi alaihi salatu wassalam salat. Wa qala, dan ia berkata kepada Nabi, laqad nahaituka falimadha taf'al. Hai Muhammad, dia kata, Abu Jahal kata pada Rasulullah SAW, hai Muhammad, sesungguhnya aku telah melarang kamu daripada salat, falimadha taf'al, mengapa kamu masih buat? Mengapa kamu masih sembahyang dekat sini? Ya. Kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam balik, ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam masih lagi sembahyang. Lepas Nabi solat yang tu, Nabi balik sembahyang lagi dekat situ, ya. Kemudian Abu Jahal pun ancam Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dia berkata, wallahi la in ra'aituhu la ata'anna 'unuqahu biqadami wa la urghimanna wajhahu fit turab. Abu Jahal kata, demi Allah, jika aku masih melihat dia sembahyang dekat Kaabah ni, ya, aku akan tekan tengkuk dia ke tanah tu, kata Abu Jahal. Aku akan pijak dengan kakiku tengkuk dia tu ke tanah, sehingga akan wajah dia mencium ke tanah tu, ya, kata Abu Jahal. Ni ancaman Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iyadhu billah, ya. Maka falamma ra'ahu dhata yawmin sajidan tahta al-Ka'bah, maka selepas Abu Jahal mengancam ni, suatu hari dia nampak lagi Nabi kita alaihi salatu wassalam sedang sujud di bawah Kaabah. Wa aqbala alaihi, dia pun datanglah, dia hendak melakukan apa yang telah dia sumpahkan, iaitulah akan memijak leher Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tanah.
Namun apa yang berlaku, ya, apa yang berlaku ketika mana dia datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma aqbala alaihi wajada bainahu wa bainahu khandaqan minan nar. Ketika mana Abu Jahal hendak datang memijak leher Nabi SAW yang sedang sujud itu, tiba-tiba dia melihat ada parit yang berisi api antara dia dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Ini salah satu bukti pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman. Maka orang-orang yang menjaga agama Allah Ta'ala ini pasti dijaga Allah. In tansurullaha yansurkum. Jika kamu tolong agama Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala akan tolong kamu. Ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah, nescaya Allah akan menjaga kamu. Maksudnya jagalah hukum hakam syariat Allah Ta'ala ini, maka Allah Ta'ala akan menjaga kita insya-Allah. Termasuk Allah Ta'ala akan jaga daripada musuh-musuh yang akan mencederai kita insya-Allah Ta'ala, ya. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya. Pada ayat 11 Allah berfirman, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Adakah engkau nampak buruknya jika ia berada di atas jalan yang betul atau ia menyuruh orang untuk bertakwa, ya. Baik, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ni masih sambungan kepada ayat sebelumnya, ya. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Kemudian Allah berfirman, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Maksudnya, ai akhbirni in kana hadzal 'abdul musalli. Beritahulah kepadaku, ya, jika hamba yang salat itu, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi tanhahu 'anis salah, yang mana engkau melarangnya daripada mengerjakan salat, salihan muhtadian, kalau dia seorang yang salih, lagi seorang yang mendapat petunjuk di jalan yang lurus, sama ada pada ucapan dan perbuatannya, au amara bit taqwa, atau dia seorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan ketakwaan, ya, untuk melakukan ketakwaan, kaifa tasjarahu wa tanha. Macam mana kamu boleh larang dia? Sangat menghairankanlah, ya, sangat menghairankanlah. In kana 'alal huda, jika Nabi Muhammad itu, jika Muhammad itu berada dalam petunjuk Allah, dia adalah seorang yang mendapat petunjuk daripada Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan ketakwaan kepada Allah, lalu engkau larang ia daripada mengerjakan solat, ada apa? Mengapa engkau larang dia, ya? Mengapa engkau larang dia, ya? Jadi ini soalan dalam bentuk kehairanan, ya. Macam mana kaifa tasjuruhu wa tanha, ya, mengapa engkau larang dia, ya. Mengapa engkau melarang seorang hamba Allah Ta'ala yang taat kepada Allah, dan melarang seorang hamba Allah Ta'ala yang menyuruh orang lain untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ini seperti mana dikatakan para ulama adalah, ini salah satu salah satu soalan yang bertujuan amat mengherankan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, ya. Baik, kita teruskan firman Allah Ta'ala ayat yang berikutnya. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Adakah engkau nampak terlepasnya dari azab jika ia mendustakan apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW kepadanya, serta ia berpaling ingkar, ya. Pada ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan lagi bagaimana pendapat. Ara'aita, bagaimana pendapat? In kadzdzaba wa tawalla, jika dia yang melarang dan mendustakan itu berpaling, ya.
Ini sambungan kepada ara'aita yang sebelum ni juga. Jadi ada beberapa kali Allah Subhanahu Wa Taala mengulang perkataan ara'aita pada ayat ni. Maksudnya kata Syekh Ali As-Sabuni, akhbirni ya Muhammad, beritahulah aku wahai Muhammad, in kadzdzaba bil Qur'an, jika dia mendustakan Al-Quran, wa a'rada 'anil iman, dan ia berpaling daripada keimanan, alam ya'lam bi anna Allah yara, adakah dia tidak tahu bahawa Allah melihat dia? Ya, beritahulah kepadaku wahai Muhammad, kata Allah. Ini bentuk kehairanan, ya, dalam bentuk kehairanan. Ya, beritahulah kepadaku wahai Muhammad, jika dia mendustakan Al-Quran dan ia berpaling daripada keimanan, alam ya'lam bi anna Allah yara, adakah dia tidak tahu? Maksudnya dia yang tidak tahu ni orang yang celaka tadi, Abu Jahal ini, bi anna Allah yara, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat dia, ya, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat dia, menyaksikan dia, ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyaksikan segala sesuatu, hatta yang disembunyikan, yang jauh, yang banyak, yang sedikit, semua diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala dapat tahu apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Allah Ta'ala tahu bahawa dia melarang Nabi SAW daripada mengerjakan sembahyang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat tahu dan melihat, ya, bahawa Abu Jahal ini telah menghalang Nabi kita SAW daripada menyampaikan agama Islam, ya. Semua diketahui oleh Allah SWT. Alam ya'lam bi anna Allah yara, adakah dia tidak tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat dia? Ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni merupakan satu peringatan juga kepada kita. Walaupun ayat ini turun berkenaan tentang Abu Jahal seperti mana yang kita bahaskan sebelum ini, namun demikian ayat ini perlu untuk menjadi satu renungan kepada kita, bahawa segala sesuatu yang kita lakukan, kecil ataupun besar, itu adalah dilihat Allah Ta'ala. Maka apabila kita seolah-olah merasa tak ada sesiapa yang tahu, tak ada sesiapa yang melihat, ingatlah ayat Allah Ta'ala ni, alam ya'lam bi anna Allah yara, adakah dia tidak tahu bahawa Allah melihat dia? Allah melihat kita, walaupun kita rasa tak ada orang nampak kita, tapi Allah Ta'ala melihat kita, ya. Ini satu bentuk tahdid, ya, satu bentuk peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman pada ayat yang berikutnya, iaitulah pada ayat 15, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, jangan sekali-kali berlaku derhaka, demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti dari perbuatannya yang buruk itu, nescaya kami akan menyentap ubun-ubunnya dan menyeretnya ke dalam api neraka, ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dekat sini memperingatkan, mengancam dengan keras, ya, mengancam dengan keras kepada Abu Jahal. Kalla la illam yantahi, sekali-kali jangan, la illam yantahi, kalau dia tak berhenti, an adzar rasul, daripada menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada kekufuran dia dan kesesatan yang ia lakukan, lanasfa'an bin nasiyah, kami pasti akan menyentap, ya, kami pasti akan menyentap ubun-ubun dia. Nasiyah itu ubun-ubun, ya. Setengah ulama mengatakan perkataan nasiyah dekat sini ini dalam bentuk majaz, ya, dalam bentuk majaz. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nasiyatin kadzibah, ayat 16, ya. Nasiyatin kadzibah,
nasiyatin kadhibah, ya, khati'ah, ubun-ubun yang berdusta dan bersalah, ya, ubun-ubun yang berdusta dan bersalah. Jadi Allah Ta'ala tadi mengatakan kami pasti akan sentak ubun-ubun dia. Kemudian Allah menjelaskan bahawa ubun-ubun dia itu kadhibah khati'ah, ubun-ubun yang pendusta, dosa, kathirudz dzunub, banyak dosa, ya, khati'ah, banyak melakukan kesalahan, maksudnya ia melakukan dosa itu secara sengaja. Ada setengah ulama mengatakan bahawa maksud daripada ayat ini Allah menggunakan bahasa majazi. Namun setengah ulama tidak. Allah Ta'ala katakan dekat sini ubun-ubun. Ubun-ubun ni muqaddamur ra's, ya, bahagian hadapan kepala kita ini, ya. Kerana memang dekat sini manusia itu berfikir, ya, suka berdusta kadang-kadang. Maka orang sebelum dia berdusta dia fikir dulu, fikir sampai berkedut apa ni dahi dia, ya. So ubun-ubun dia itu penuh dengan dusta dan khati'ah. Khati'ah itu berbeza dengan mukhti'. Kalau khati'ah sengaja melakukan kesalahan, kalau mukhti' tak sengaja melakukan kesalahan. Jadi ia, ubun-ubun dia penuh dengan dosa dan sengaja melakukan kesalahan-kesalahan, ya. Oleh kerana itu Allah Ta'ala mengatakan la nasfa'an bin nasiyah, kami akan sentak ubun-ubun dia itu, ya. Kami akan seksa dia, kami akan matikan dia, kami akan masukkan ke dalam api neraka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya. Falyad'u nadiyah, kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya untuk menyelamatkan. Dekat akhirat, cubalah panggil kumpulan dia, geng dia, rakan-rakan dia, panggillah. Apakah mereka boleh menyelamatkan? Jawapannya tak boleh. Sanada'uz zabaniyah, maka kata Allah, kami panggil pula malaikat-malaikat zabaniyah. Mana boleh manusia melawan malaikat? Malaikat zabaniyah ni malaikat-malaikat yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat kuat. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas mengatakan malaikat itu boleh dia tangkap 70,000 orang, dia campakkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan ada kemenangan bagi orang-orang yang menyakiti Rasulullah, bagi orang-orang yang melampaui batasan-batasan Allah, bagi orang-orang yang membenci dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalla, kemudian Allah ingatkan lagi, ingatlah, la tuti'hu wasjud waqtarib, janganlah kamu taat kepadanya dan bersujud dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak menuruti keinginan Abu Jahal. Apa keinginan Abu Jahal? Abu Jahal dia ingin supaya Nabi tak sembahyang. Maka kata Allah, la tuti'hu, jangan taat pada dia, jangan ikut apa yang dia inginkan. Wasjud, dan sujudlah, perbanyakkan sujud. Sujud dekat sini dalam arti salat. Waqtarib, dan mendekatlah kepada Allah. Allah Ta'ala sebut sujud, kemudian waqtarib, mendekat. Kerana keadaan seorang hamba yang paling dekat kepada Allah adalah ketika mana ia sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Pada ayat terakhir ni, ayat 19 ni, dekat situ ada tanda digalakkan kita untuk sujud tilawah nama dia, ya. Boleh tak kita untuk sujud tilawah dekat situ? Jawapannya boleh. Tetapi kalau kita sedang sembahyang berjamaah, katalah kita jadi imam, saya ingat tak payahlah kita buat sujud tilawah. Mengapa? Oleh kerana ayat 19 itu adalah ayat yang terakhir, kemudian nanti kita buat sujud tilawah, orang ingat nak rukuk, rupa-rupanya sujud tilawah. So daripada berlaku fitnah, ya, atau kesalahfahaman, maka lebih baik tidak perlu untuk kita buat sujud tilawah kalau kita sedang jadi imam solat berjamaah, khusus pada surah Al-Alaq ayat yang terakhir ini. Namun kalau misalkan kita sembahyang sendiri ataupun mungkin kita sedang membaca Al-Quran di luar daripada solat, maka kita digalakkan untuk sujud
apabila membaca ayat yang terakhir daripada surah Al-Alaq ini, ya. Baik, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah pun selesai membahaskan tafsiran dan tadabbur surah Al-Alaq bermula daripada ayat 6 sehinggalah ayat 19 tadi. Mungkin ada beberapa perkara yang boleh kita simpulkan sekaligus pengajaran yang boleh kita petik, ya. Yang pertama, bahawa ayat-ayat yang kita bahaskan tadi itu turun berkenaan tentang Abu Jahal. Abu Jahal adalah gelaran yang Nabi beri kepada Umar bin Hisham, ya, atau yang diberi gelar oleh orang-orang kafir Quraisy dahulu sebagai Abul Hakam, ya. Kemudian Allah Ta'ala tadi menjelaskan kepada kita salah satu tabiat manusia itu suka melampaui batasan Allah, suka derhaka kepada Allah apabila mereka memandang diri mereka ini telah cukup, seolah tidak berhajat kepada Allah. Maka pengajaran bagi kita, jangan pernah memandang diri kita ini cukup. Jangan pernah pandang diri kita ni hebat. Jangan pernah pandang diri kita ni kuat sehingga akan tak berhajat kepada Allah Ta'ala. Kita orang-orang beriman mesti tanamkan dalam hati kita bahawa kita muftaqirun ilallah, sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Pengajaran atau kesimpulan berikutnya yang boleh kita ambil adalah nasratullahi li rasulihi, pertolongan Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Abu Jahal, dia hendak melarang Nabi sembahyang. Bahkan ia bersumpah akan memijak leher Nabi kita alaihi salatu wassalam kalau dia jumpai Nabi masih sembahyang di hadapan Kaabah. Tetapi seperti mana dalam riwayat yang kita bahaskan tadi, ketika mana ia hendak datang memijak leher Nabi kita alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala datangkan pertolongan. Maka pengajaran bagi kita, selama mana kita istiqamah menjalankan agama Allah Ta'ala ni, percayalah pertolongan Allah pasti akan datang. Pertolongan Allah pasti akan datang, ya. Allah Ta'ala akan jaga kita, Allah Ta'ala akan lindungi kita dari semua musuh-musuh yang ingin mencederai kita, ya. Baik, pengajaran berikutnya yang boleh kita ambil adalah tasjilu la'natullahi ala fir'aunil ummah. Allah Ta'ala segerakan melaknat Fir'aunnya umat Islam ni. Siapa Fir'aun umat Islam ni? Iaitulah Abu Jahal, ya. Iaitulah Abu Jahal. Wa annahu kana azlamu Quraisyin li Rasulillah. Dia adalah orang yang paling zalim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala segerakan azab kepada dia dekat dunia ni. Maka berhati-hati ketika mana kezaliman seseorang itu semakin bertambah, tidak menutup kemungkinan Allah timpakan kepada dia azab yang segera dekat dunia ini. Wal'iyadzubillah. Kesimpulan yang terakhir, masyru'iyatis sujud inda tilawah hadhihi surah. Digalakkan kita untuk sujud tilawah ketika mana membaca ayat yang terakhir, wasjud waqtarib, ya. Wasjud waqtarib. Tetapi kalau kita sedang sembahyang berjamaah seperti mana yang saya sebut tadi, lebih baik kita tidak perlu untuk sujud tilawah apabila dikhawatiri akan berlaku kesalahfahaman dalam kalangan jamaah solat yang sedang kita pimpin. Tetapi kalau kita sedang sembahyang bersendiri ataupun kita sembahyang sedang membaca Al-Quran kemudian sampai kepada ayat ni, maka sunat kita untuk sujud tilawah dengan membaca, ya, boleh baca subhana rabbiyal a'la dan juga boleh baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ya. Baik, saya ingat sekadar itu sahaja. Moga-moga kuliah ni bermanfaat untuk kita semua. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.